الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الحمد لله, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipertemukan kita pada hari ini. Dan insya-Allah cuti agak lama lah. Saya tak sihat, lebih kurang 3 bulan tak mai. Saya operation lutut. Jadi saya nak terima kasih, jutaan terima kasih banyak-banyak pada siapa saja yang membantu dari sudut sumbangan ke, dari sudut doa-doa yang tulus ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lah balas jasa baik tuan-tuan, amin ya rabbal alamin. Kita berhenti last kali tentang puasa Ramadan. Kita berhenti last kali pasal puasa Ramadan, dan tajuk baru kita pada hari ini berkaitan dengan perang Badar. Berkaitan dengan perang Badar. Pada tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar. Perang tersebut merupakan peperangan yang menentukan umat Islam dan juga kelangsungan dakwah Islamiyah sendiri. Bahkan tergantung padanya masa depan peri kemanusiaan. Yakni perang Badar pada tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar, dan perang tersebut dia kata menentukan kelangsungan dakwah. Yakni sebelum ni umat Islam cuma diizinkan oleh Allah untuk mempertahankan diri, belum ada perang ni. 13 tahun dekat Makkahul Mukarramah tak ada, masuk Madinah dia ada ayat tahan diri. Lepas tu baru dia main dengan perang. Dan tergantung padanya masa depan peri kemanusiaan. Pasal apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kerana dalam sejarah Islam ni tuan-tuan, mana-mana negara yang diperintah oleh orang Islam ataupun pemimpin dia Islam, dia tak akan berlaku kezaliman terhadap mana-mana agama. Tapi kita boleh lihat begitu banyak bila negara yang bukan diperintah oleh orang Islam ataupun orang Islamnya golongan minoriti, maka Islam akan ditindas dengan macam-macam keadaan. Kan? Yang benda ni tak perlu ulas lah tuan-tuan, semua maklum. Kan? Semua maklum benda ni, senang sangat boleh faham. Kan? Yang terbaru dekat Perancis, kalau kata dekat agama yang dianuti oleh mereka dianggap mencabul hak kebebasan, tapi boleh kata kat Islam pasal apa? Itu hak kebebasan. Satu benda yang cukup-cukup tidak adil. Kata pasal agama hampa tak boleh. Hampa kata pasal agama kami boleh. Pasal apa? Hak kebebasan. Boleh sang bola tak dah. Kan? Hak tu lah. Sebab tu perang Badar ni penting, menentukan kelangsungan berdakwah, dan Islam tunjuk. Dalam perang Badar juga kita nanti tengok macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain jaga tawanan perang, adab dia, dan waktu perang pun adab dia, dan segala penaklukan dan kemenangan yang dicapai oleh umat Islam, bahkan berdirinya negara Islam itu sendiri, kesemuanya sangat erat hubungannya dengan perang Badar. Dia kata segala penaklukan dan kemenangan, dan waktu Islam menang ni pun ramai negara luar yang tak percaya macam mana Quraisy boleh kalah, macam mana bangsa Arab boleh kalah. Islam ni berapa kerat tak apa ramai. Lepas tu banyak dari kalangan waktu tu golongan yang kaya raya tak ramai mana, jadi kelengkapan perang tak cukup. Kenderaan perang, kuda perang 2 ekor. Tapi hak tu
Dalam Quran Allah Ta'ala turun 2 ayat dalam Ali Imran kalau tak silap saya. Satu ayat dia kata bi 5,000 minal malaikah. Satu ayat bi 3,000 minal malaikah. Ayat atas yang bawah ya. Satu ayat abang kata apa? 5,000 malaikat. Lagi satu abang 3,000 malaikat. Itu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menang kalah ni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah ni lah. Bahasa mudah lah. Kita perang apa? Kata COVID-19 lah, betul ya? Jadi bukan kita jaga kita. Ucapan tu tak apa tepat. Bukan kita jaga kita. Allah jaga kita, baru kita jaga kita. Nabi tegur satu budak lah, hadis tu. Kan, Nabi kata apa? Ya ghulam, budak ah, ihfazillah yahfazuka. Kamu jaga Allah, nescaya pasti Allah jaga kamu. Hak tu. Jadi kita masyhur, kita jaga kita. Tak ada, Allah jaga kita. Allah cipta kita. Allah yang berkuasa. Hak tu. Lepas tu baru kita ikhtiar, kita jaga kita. Mula siapa jaga kita? Allah jaga kita. Hak tu cerita lah. Jadi dekat sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, perang Badar. Ikut logik akal nak perang apa? Ikut logik akal nak perang apa? 313 lawan 1,000 orang. 313 pun bukan 313. Perisik 2 orang sesat. Nabi hantar pula perisik lain pergi cari. Hantar perisik lain nak tengok laluan. Sayyidina Uthman ada dekat Madinah jaga apa ni isteri dia, yakni anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ditinggalkan sebagai pemerintah di Madinah. Lebih kurang 307 macam tu lah pergi perang. Nak lawan 1,000 orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi kemenangan. Saya yang berhak nak bagi apa-apa pun Allah Subhanahu wa taala. Hak tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan ikhtiar dalam bentuk kita hari ini, apa yang dianjurkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan apa juga yang dianjurkan oleh Jabatan Agama yang berwajib, tuan-tuan ikutlah. Tuan-tuan ikut. Hak tu cerita dah. Kita tak pandai mana, kita ikut sudahlah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan banyak-banyak bermohon dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya penyakit ni cepat ataupun hilang dengan cepat lah. Habis kita minta ke Allah Ta'ala, semua kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu. Cuma bab pemerintah, dia ikut ujian klinikal ke apa ni, dia ikut ujian apa, ikut medik punya ke apa, dia kata apa, kita ikut sudah. Kan, kita tak payah buat amai. Apa lagu tu, apa lagu. Tak payah kan. Ikut sudah, kita tak apa pandai. Kan? Leceh. Sama tak, ikut sudah. Kan, hak tak mau ikut dia memang pasal. Hak kita ikut sudah. Tak usah duk menongkah haru sangat. Kan? Kita tak apa nak hati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan kerana itulah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam surah Al-Anfal, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada hamba kami yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Furqan, iaitu di hari bertemunya 2 pasukan. Allah Taala membedakan, pemisah. Allah Taala nak yakni pada waktu berlakunya perang Badar. Dan sebab terjadinya perang Badar ialah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar berita akan berangkat kabilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb pulang daripada Syam. Dan kabilah dagang tersebut membawa harta dan barang dagangan yang besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bagi habis perenggan ini dulu. Sejak lama permusuhan di antara kaum muslimin dan kaum Quraisy terus berlangsung. Kaum Quraisy selalu berusaha untuk memusuhi kaum muslimin dan menghalang tersiarnya Islam dengan segala cara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadinya perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat maklumat kata Abu Sufyan nak balik.
daripada Syams dan membawa barang dagangan yang banyak dan juga keuntungan yang banyak. Maka Nabi nak tahan, Nabi nak ambil. Pasal apa? Waktu Islam hijrah 2 tahun sudah daripada Mekah ke Madinah, kita pindah. Penang pi Sungai Petani, Penang pi Kuala Lumpur. Kita tinggal barang kita. Kita tak tinggal. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in ketika mana nak hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, kena tinggal semua, tak boleh bawa. Boleh apa yang melekat kat unta tu, kat kuda tu, hak tu yang boleh usung. Nak bawa harta hal lain tak boleh, kena tinggal. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat apa tuan-tuan? Lama tak kuliah, tidak nanti ada speed balik noh. Ini tidak noh. Selalu ada speed, kita menurut sekolah yang cari nak lekat, duduk terbalik, tak apa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dekat sini Nabi kata nak pergi tahan lah. Tahan pun nak ambil balik apa yang hampa ambil kat Mekah. Hampa buat naya sungguh-sungguh, hampa buat apa rampasan harta. Semua hampa buat. Jadi Nabi nak tahan Abu Sufyan ni salah seorang pemberi keuangan kepada Arab Mekah. Banyak perang. Perang Badar ni kalah. Nanti mai perang Uhud, dia ulang lagi. Perang Uhud pun depa menang, kita kalah. Tapi dia menyesal. Pasal menang pun tak boleh apa sangat. Taklah Islam kan harta kan. Nak dapat apa? Kan? Dia menang, sahabat tak menang. Dia menang ah. Dari sudut moral, sokongan apa semua. Tapi dia rugi banyak. Sebab tu dalam perang Khandaq pula, dia cari geng. Dia jadi tentera bersekutu. Pasal apa? Dia kata duit aku keluar banyak perang Uhud. Keluar banyak, masyuk tak ada. Hak tu Abu Sufyan. Kira Abu Sufyan ni lawan hebat nah. Bini dia pun hebat, bini dia Hindun. Bini Abu Sufyan Hindun. Hindun siapa? Yang upah Wahsy untuk tombak Sayyidina Hamzah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, laki bini hebat. Tapi waktu Fathul Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muliakan depa. Nabi kata apa? Siapa duduk dalam rumah masing-masing dengan kunci pintu, tak kena apa. Siapa duduk dalam Masjidil Haram, tak kena apa. Siapa duduk dalam rumah Abu Sufyan pun tak kena apa. Dia balik pergi cerita kat bini dia kata apa? Biar betul Nabi Muhammad SAW bang tu. Lepas tu baru cerita dia masuk Islam. Selalu duk ada benda ni. Dia duk kalih-kalih. Pasal saya pergi mengajar tempat lain tak ada, sini ada. Jadi bila tak ada benda ni saya terkejut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Abu Sufyan ni pun kuat menentang waktu mula-mula Islam di Mekah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kita tahan bagi pengajaran dekat yang lain. Pasal apa? Laluan utama tu dia nak lalu. Tapi dia ada banyak lagi jalan lain. Tapi jalan yang paling senang tu lalu kot Nabi nak tahan lah. Kan? Dia bermula daripada situ. Dan Nabi dapat tahu kata dia bawa barang banyak. Padahal nak bagi kat muhajirin hak hijrah tak bawa apa kan? Dia asal bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak adakan perang, tak. Asal dia cuma nak tahan barang dagangan Abu Sufyan. Hak tu je. Nak ambil balik apa yang hampa rampas, apa yang hampa ambil. Hak tu cerita dah. Mereka menghamburkan harta yang banyak demi untuk memusuhi Islam dan melemahkan potensi kaum muslimin. Tidak jarang pula tentera kaum musyrikin Quraisy mengadakan gangguan dan serangan di perbatasan Madinah. Maka dekat sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bermula dengan beberapa sebab. Satunya dekat sini banyak daripada Abu Sufyan mengeluarkan wang belanja untuk nak buat permusuhan dengan Islam. Dan termasuk kaum Quraisy yang lain, yang orang Tanjung kata apa? Ada punya geng ni. Itulah
bawa keluar duit, nak bagi rosak Islam. Sanggup belanja, nak siksa orang. Hak tu. Jadi banyak sangat kemungkaran yang mereka buat waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dekat Makkatul Mukarramah. Dan selepas hijrah pun mereka main kacau. Dah hijrah 2 tahun sebelum turun ayat pertahankan diri. Mai perbatasan, kira mai dekat sempadan lah. Mai kat sempadan, mai kacau. Mai kat sempadan, mai kacau. Mereka pun nak test pasal apa? Memang bila hijrah ke Madinah, kafir Mekah, pasal apa mereka nak test kat sempadan? Mereka takut Nabi SAW membina kekuatan bersama orang Islam, masuk, attack balik Mekah. Mereka takut hak tu. Tapi mereka lupa sejarah. Ketika mana Abdul Muttalib meninggal, silap. Ketika mana Abdul Muttalib membela Nabi Muhammad SAW, ada beberapa kali Abdul Muttalib, tok Nabi. Abdul Muttalib, tempat duduk dia tu tempat pembesar Mekah. Siapa yang tak boleh duduk? Isyarat awal daripada Allah Ta'ala. Bila Abdul Muttalib biasa angkat Nabi duduk kat situ. Semua orang angkat tengok. Tempat ni siapa yang tak bisa duduk? Siapa yang tak boleh duduk? Kan? Tiba-tiba Tok Wan ni ambil, letak Nabi SAW. Dia pun kata, sayang sungguh Abdul Muttalib dekat Nabi Muhammad SAW. Sayang sungguh. Sebenarnya isyarat awal daripada Allah Ta'ala. Orang ni nak tawan kota Mekah. Orang ni nak ambil balik kota Mekah. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekat sini tuan-tuan, bila mana Nabi sampai Madinah, mereka banyak hantar perisik. Mereka banyak buat kacau di sempadan. Pasal apa? Mereka nak tahu Islam ni kuat dah ke? Islam ni kuat dah ke? Ada tentera ke? Mereka nak tahu lagu tu. Jadi banyak sangat kekacauan. Jadi Nabi Muhammad SAW nak tahan rombongan dagangan Abu Sufyan tu, dia dalam bentuk amaran sebenarnya. Nabak kata apa? Kami pun dah boleh. Tapi Allah Ta'ala tak mau bagi dalam bentuk sikit. Allah Ta'ala nak bagi bentuk banyak. Allah Ta'ala tak jadi perang. Nabi kata, mana boleh benda dalam dunia berlaku tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Nabi punya niat nak tahan, nak ambil sikit. Tapi Allah Ta'ala tunjuk tu hebatnya Islam. Kuda perang 2 ekor boleh menang. Kan? Hak tu kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala tunjuk macam mana hebatnya Islam. Kan? Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar kabilah Quraisy yang di bawah pimpinan Abu Sufyan, seorang yang paling keras memusuhi Islam, pulang dari Syam, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan kaum muslimin untuk ikut keluar mengajar kabilah dagang tersebut. Namun anjuran Nabi Muhammad SAW itu tidak banyak mengundang perhatian kaum muslimin, kerana anggapan kaum muslimin kabilah dagang itu hanyalah pasukan kecil sahaja, bukan pasukan besar. Mula-mula Nabi Surah kata nak hambat mereka ni, nak tahan mereka ni. Waktu mula-mula Nabi habaq lah, sambutan tu korang apa, sambutan tu korang lah. Dia kata, alah, lebih korang aku tu lah. Tak apa nak sekat rombongan dagangan. Sahaja bagi mereka macam mula kat sahabat lah. Sahabat Nabi SAW mula rasa ni. Tapi yang nak ikut ni kebanyakannya mula muhajirin. Ansar bagi persetujuan juga. Saat ni kita nanti jumpa. Tapi Ansar lambat sikit lah. Muhajirin mula-mula bagi. Pasal apa? Pasal muhajirin yang rasa, golongan yang berhijrah saja yang rasa macam mana Arab Mekah buat apa? Ansar tak dapat rasa. Muhajirin rasa dulu. Kan? Muhajirin rasa dulu. Dan sebelum saya terlepas pandang satu benda, teringat, pasal dalam kitab ni dia tak bahas, tapi dalam sebut kitab lain. Orang yang pergi perang Badar ni dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar pergi perang Badar ni dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Pasal perang yang mula-mula. Sebelum ni tak bisa perang. Kan? Sebelum ni tak bisa perang. Banyak pertahankan diri. Bila perang dia kena ada strategi ya. Kena tok lagu tu, kena ada ni. Dia ada apa,
Saya tak tahu, tanya Cik Ali ya, Cik Ali asas kah? Exam kena tanya tu lah. Kan dia ada unit apakah, unit apakah, unit apakah. Kalau kata saya masuk bab masak boleh lah. Hal lain benda tu tak boleh lah. Nak lawan apa gemuk aku ni, hambat orang tak larat, orang hambat tak boleh lari. Tambahlah tongkat 4 lagi tak boleh pergi mana. Kan? Hak tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asal dia Nabi abang tu sambutan tu korang. Sambutan korang lagi. Saat ni dia macam lambat panas lah, macam motor baru-baru duk start 3-4 kali dah pop. Lepas tu pop. Mula sahabat tak faham lagi tujuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Sufyan mendengar berita pengejaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang ditujukan kepada kabilah dagang yang dipimpinnya, maka ia mengutus seseorang untuk mengadukan hal itu kepada pembesar Mekah, pembesar Quraisy yang berada di Mekah, agar mereka dapat menggagalkan usaha pasukan Islam. Dan pengaduan tersebut mengundang kemarahan seluruh penduduk Mekah. Maka semua pemuka bangsa Quraisy dan suku kabilah Arab yang lain ikut juga, dan tidak seorang pun kaum Quraisy yang tertinggal di Mekah, kecuali hanya beberapa orang yang memang tak mampu. Semuanya keluar dengan kemarahan yang meluap. Antara yang tak mampu pergi perang apa? Sebelum saya lupa. Antara yang tak mampu pergi perang Abu Lahab mah. Abu Lahab. Abu Jahal ajak nah. Pak Lahab, jom. Apa kata Abu Lahab? Agak-agak lah bro. Aku ni gemuk nak pergi perang ke mana? Kan? Dia tak selesa lah, rumah dia mewah, tahu nak duduk bawah kemah. Pancong duk ada elok-elok ke mana ke, Allah alam lah kan. Ni nak pergi cari tang mana, nak pergi berak ke pergi kencing. Orang dah biasa selesa. Dia tak mau. Tapi dia abang, berapa duit hampa mau? Duit banyak mana hampa mau abang? Aku bagi mau. Hak tu. Hak ni funder nak lawan Islam punya. Kan? Penyumbang nak lawan Islam punya. Abu Lahab dia tak pergi perang Badar. Pasal tu Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar. Abu Jahal pergi. Dibunuh oleh 2 orang anak muda. Mereka sebat Abu Jahal. Kan, saat ni kita jumpa kisah tu. Tapi Abu Lahab dia tak pergi lah. Abu Lahab kata, aku tak larat lah bro. Tapi duit banyak mana mau. Hang habang aku bagi mah. Abu Lahab hak tu. Jadi kalau ada hari ni orang berkeluar duit lawan Islam, adik-beradik Abu Lahab boleh faham. Clear lah. Pasal Abu Lahab abang, berapa banyak duit amal abang. Tapi aku nak pergi. Sorry lah bro. Aku bukan tak mau pergi. Dia abang, dia tak larat. Kan? Jadi bila Abu Sufyan dapat tahu, ni golongan munafik merja, golongan munafik yang bocorkan rahsia. Abu Sufyan dapat tahu, dia hantar surat dekat Mekah. Mekah bila dapat tahu kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, yakni sahabat-sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in yang ada pada masa tu nak sekat barang dagangan Abu Sufyan, depa bakal marah. Saya Abu Sufyan ni pun macam Abu Lahab kok, kaki bagi duit. Depa dengar, depa marah, depa himpun orang Quraisy. Orang Quraisy sebelum Badar Kubra, orang Quraisy tak pernah perang. Peperangan pertama bagi bangsa Quraisy adalah Badar Kubra, perang besar. Ada satu perang tu pun tak besar macam Badar. Yang lain pakat bergaduh puak-puak 20 orang, 30 orang macam tu, 50 orang macam tu. Hak tu tabiat. Hak tu tabiat depa. Tapi bila yang macam gangster, macam kampung Hindustan kan, mai 1 lori, mai 2 lori, baik orang tu ah. Tapi mai perang yang ada strategi lagu ni, depa tak bisa buat ni. Tapi depa rasa seronok dengar alah 313. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerdik. Nabi dapat tahan tukang ambil ayak lebar. Buk mai. Bila buk mai tu, Nabi tanya, tak mau bang, tak mau bang. Tapi Nabi ni Allah Ta'ala bagi cerdik. Nabi tanya, sehari sembelih unta berapa ekor? Dia ni pun mangkuk ayun, dia ni jawab sehari berkurang 10 ekor. Bila 10 ekor, Arab seekor unta 100 orang makan. Kalau 10 ekor 1000. Kan? Hak tu. Nabi tanya abang apa orang tentang apa? Sahabat dapat tangkap. Waktu nak ambil ayam, buat mai. Tak mau abang. Nabi
Nabi punya baik lah, waktu perang pun Nabi baik. Tak apa, tak mau abang, tak apa. Kan? Nabi tanya, berapa ekor unta sembelih sehari? 10 ekor. 10 ekor unta sembelih sehari, Nabi tahulah, makan lebih kurang 1000 orang. Sekong unta 100 orang makan. Kita sekong unta 700 orang makan. Beza kita dengan Arab. Beza. Tuan-tuan, depa kambing kecil 4 orang, besar 8 orang. Kita besar 80 orang makan. Tu beza kita dengan depa. Kan? Tapi makan kambing hak betul-betul. Ya. Kambing tu antara kebaikan cara makan itu bakang lah. Kita hari ni makan sakit bukan pasal apa, pasal korma, kan, santan, susu, jangguih badam blend, semua bubuh. Pasal tu kita terlentang. Kan, hak tu lah. Bila mana mereka dengar kata Nabi nak mai, sepakat orang Mekah pun bermesyuarat, maka mereka bentuk satu pasukan. Mereka hantar 1000 orang. Abu Sufyan lalu tak jalan tu? Abu Sufyan tak lalu jalan yang Nabi nak sekat tu. Abu Sufyan tak lalu. Dia pakai jalan lain. Bila dia tahu kata Nabi nak tahan dia, dia pakai jalan lain. Abu Sufyan pakai jalan lain. Abu Sufyan pakai jalan lain balik. Abu Sufyan selamat sampai di Mekah. Tapi tentera Mekah 1000 orang ni, dia mula keluar lebih daripada 1000. Mula bukan 1000. Mula hampir berapa ribu kah. Tapi sikit-sikit orang balik sampai tinggal 1000. Pasal yang lain kata apa? Kami cuma nak menyelamatkan rombongan dagangan Abu Sufyan. Lah ni Abu Sufyan dah selamat sampai Mekah. Yang kita nak duduk kat Badar ni lawan. Pasal apa? Jadi hak lain balik. Kalau tidak, malam tu balik lagi 300 orang. Tinggal 700. Bila mana Utbah bin Abi Rabi'ah, dia ni ulama bagi kafir Mekah. Dia ulama kafir Mekah. Utbah bin Abi Rabi'ah ni bapa pada Hindun, pak mentua Abu Sufyan. Dia nak balik, dia kata Abu Jahal. Abu Jahal muda sikit pada dia. Utbah bin Abi Rabi'ah tua lagi. Utbah bin Abi Rabi'ah kata apa? Ni bro, gua nak balik dulu lah, gua nak caw dulu. Buat apa? Nak perang dengan tentera Muhammad. Daripada mula-mula mai pun nak selamat barang dagangan Abu Sufyan. Abu Sufyan selamat sampai. Pasal apa kita nak duduk kat sini bergaduh? Siapa kita nak duduk sini perang? Tapi Abu Sufyan ni cerdik, dia pergi cari tempat tinggi, dia pergi riau. Woi, hampa nak tahu tak? Abu Jahal abang ni. Hampa nak tahu tak? Aku baru tahu hari ni, urat dada Utbah bin Abi Rabi'ah kecut. Dia abang aku tu. Orang tua ni abang urat dada kecut, marah tak jadi balik lah kali esok hak mula mati Utbah bin Abi Rabi'ah. Kalau dia balik lu selamat lah. Tapi takdir Allah tentulah dia tak balik malam tu. Dia tak boleh tahan bila mana Abu Jahal apa camdek dia, peli dia tak boleh tahan. Dia kata, aku baru tahu urat dada Utbah bin Abi Rabi'ah kecut. Artinya penakut, tak berani nak perang. Dia duduk tempat tinggi. Memang nak bercakap ramai-ramai kalau tempat rendah. Tak karen lah khutbah. Kalau duduk tang sini karen tak? Hak dengar tak karen. Hak khutbah pun tak karen. Tak boleh tengok orang betul-betul. Tapi kalau duduk atas tu, baru sedang. Woi! Baru boleh terkah. Orang tak boleh dah. Lepas tu khutbah orang tak duduk rendah-rendah diri aku ni. Orang duduk tinggi. Siapa hak sembang, siapa hak menginfon, kita boleh usyar memang. Tambahlah duk berjarak. Kalau hak jenis patah tengkok, khusyuk, tawaduk, lagi nampak. Hak jenis tu tak usah riau, memang taubat lahum tak mangkit. Kan? Memang taubat lahum tak mangkit. Tuan-tuan riau pun tak mangkit. Cuma kita perhati tak mau hak sembang lah. Dulu saya biasa khutbah dalam negeri Pulau Pinang. Oi, saya khutbah tak jauh lah, situ lah. Tapi dia duk bukan ruang utama solat. Macam ni. Bawah satu kaki, satu tangga tu dia duduk tang tu. Tepi pintu kaca ni. Punya sembang dengan tangan kita khutbah duk tengok. Tu
hati tak tenang. Kita abang tolong tuan-tuan, hormat tuan-tuan, kita baca khutbah, jangan sembang. Dia buat tak tahu, kita khutbah. Kita abang je, dia buat tak tahu. Lah kali kita riak, oi, nak sembang balik. Dia perasan, dia tengok kita. Kita pun jegir balik. Tapi satu sihat ah. Boleh lawan juga. Lah ni tak boleh orang tolak jatuh. Kan? Saya pun tengok sampai habis. Dia pun tengok awak khutbah kali belah kanan. Dia pun belah kiri, saya belah kanan lah. Kata saya, dia tu dah usah, saya usah balik lah. Kan? Tak lah. Masa lain khutbah tuan-tuan abang mai. Khutbah berapa minit? 15 minit. Takatu je. Habis kuat 20 minit lah. Cuma setengah ustaz dia terpanjang. Tak sengaja. Saya boleh tengok ramai orang. Bukan selalu dapat impun ramai. Bila dapat impun ramai? Khutbah lah. Betul tak betul? Hari lain dapat ramai orang. Tak nampak? Sebab tu kadang-kadang setengah ustaz dia terlajak. Kan? Dia punya duk bo, dia geram kata, muka ni semua aku tak kenal. Hak muka kuliah duk depan, hak muka belakang. Dia punya ni nak taruh hak belakang. Tapi hak depan ni pun kadang-kadang karen kok. Allah mak 245 masuk, 2 suku kawan tak berhenti. Kan? Makan dak lagi, apa dak lagi. Cuma hak tu lah kadang-kadang terlepas pandang tuan-tuan. Hak tu kata nama manusia, khalaqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia ni lemah, dhaif. Hak tu cerita dah. Tapi cara Nabi khutbah tak panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjangkan salat dia. Lepas tu kita pun khutbah selalu tengok time lah 15 minit dah berhenti. Lebih kurang lagu tu lah. Saya main khutbah kalau orang rakam ni harap raya aja. Panjang sikit lah 20 minit. Tak panjang-panjang. Jangan takut. Saya mengaji kata khutbah ni yang padat, yang ringkas. Hak tu naik gear 8. Dia kena khiyar tu, dia tak boleh duk Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Tak ada. Saja baca macam raya. Pasal raya pun kita naik Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Dia cengeng gitu ah. Nabi baca khutbah muka merah padam, seolah-olah memberi arahan kepada komando perang. Sini berapa ramai ex Syami duk dalam skot tu. Kalau kata kawat dia lagu mana? Skot sedia gitu. Cik Li. Mana ada? Skot sedia. Lagu tu lah khutbah. Khutbah ittaqullah. Makmum dengar khusyuk. Wow putih tu orang Tanjung kata. Dia suruh takwa pada Allah, tapi makmum dengar suara apa? Tidurlah wahai permaisuri. Tidur tu kan lena tu hatu. Kan dia khutbah kena cengeng lah tuan-tuan. 15 minit lah kita nak cakap. Kan kita cengeng apa kata lah ustaz riau. Bukan riau apa. Tak orang bagi empat lena. Masuk sini. Kipas besar. Aircon buka. Tengah hari. Kena pula makan dulu baru main khutbah. Allah sur tuan-tuan. Kan bila sur khutbah jadi serah dia tak dengar, dia lena tu Kan saya sendiri, saya balik kampung. Kedah, tak ada tempat mana tak baik. Saya khutbah terekah Riau. Hari tu raya, saya balik pi. Tok imam tu memang saluran satu punya. Kan? Saluran satu cengeng tak apa. Dia khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saya mula-mula khutbah tu, saya geleng dah kepala. Aku ni tak boleh tahan lama kalau khutbah pattern ni. Masuk-masuk dia cerita bab hari raya lah. Masa tu Syawal kedua ke Syawal ketiga. Tapi cara mula kita patut bersyukur, banyak-banyak diberi kesempatan menyambut Syawal pada tahun ini. Saya tengok dia punya lantunan tu ini panjang. Saya ingat 2 perenggan kot. Tambah dia baca pula. Saya lena. Abang ipar saya duduk sebelah. Dia kejut. Ustaz, mungkin semayang. Saya pun terkejut. Dia kata ustaz khusyuk sungguh. Khusyuk sungguh boy. Kita khutbah jerakah. Hari ni kita kena khutbah dondang sayang. Lena Kan kita khutbah jerakah. Tahu-tahu pergi dengar je ni. Wow putih tuan-tuan. Kan? Tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana penduduk Mekah ni dengar kata nak lawan Nabi, apa keluar ramai.
Tapi mereka balik sikit-sikit. Sampailah pada malam besok tu nak perang. Utbah bin Abi Rabi'ah, dia pun nak balik. Bawah dia ada 300 orang. Kalau dia balik, tinggal 700. Tapi berjaya dia dengan taktik Abu Lahab, dengan taktik Abu Jahal. Dia tinggal dekat medan Badar tu. Dan besoknya, dia antara orang yang mula-mula mati. Pasal dia tanding perang 1 lawan 1, 3 orang. Dia antara orang yang mati. Dan dia dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Mula Nabi hantar 3 orang. Kafir Mekah kata apa? Bawa keluar adik-beradik kamu. Pasal apa? Simpan adik-beradik kamu. Jadi yang terpa keluar Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah. Lagi seorang Zubair Al-Awwam kot. Saya lupa lagi seorang, tak apa. Cerita ni kita nanti jumpa. Yang ni saja drama kan. Bila nak habis dia nanti tunjuk hak yang bulan esok yang ni macam tu lah bagi tahu. Jadi berhenti sampai takat ni. Bulan depan kita sambung balik insya-Allah. Jadi sampai takat ni dulu. Saya pohonkan jutaan kemaafan. Terkasar bahasa, terkurang ajar, termaaf apa-apa. Saya minta ampun, minta maaf. Nyak-nyak. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratullah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله عليه وسلم محمد خير نبي أمين وعلى بارك شن. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.